Peringatan Hari Polis ke-215 disambut sederhana. Pembukaan laluan darat Malaysia-Singapura aktifkan kembali ekonomi kedua-dua negara. Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia. Saya Alif Ashraf Kamanur. Berita Wilayah edisi 25 Mac 2022 membawakan laporan terkini dari seluruh negara. Lintas langsung dari Sabah, Sarawak dan Kompleks Islam Putrajaya mengisi paparan petang ini. Terus setia bersama kami. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah menzahirkan ucapan selamat menyambut Hari Polis ke-215 kepada seluruh warga polis di Raja Malaysia PDRM termasuk veteran dan pesara polis. Melalui kenyataan media yang dikongsi menerusi akaun Facebook Istana Negara hari ini, baginda menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada warga PDRM atas khidmat bakti dan jasa yang dicurahkan dalam memikul amanah dan tanggungjawab memelihara keamanan negara dan rakyat Malaysia. Baginda turut menyanjung tinggi dan menzahirkan setinggi-tinggi penghargaan kepada seluruh warga dan pesara PDRM atas jasa dan bakti yang diberi tanpa mengira penat lelah masa dan situasi. Dalam hantaran sama, baginda mendoakan agar seluruh warga PDRM dirahmati dan dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala daripada segala bentuk ancaman dan musibah serta para pahlawan negara yang telah terkorban ditempatkan bersama para solihin. Baik, jelajah aspirasi keluarga Malaysia di Perlis dirasmikan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob sebentar tadi. Antara pengumumannya termasuk pelancaran skim insurans keluarga Malaysia bagi memberi perlindungan sosial kepada golongan miskin tegar. Lebih banyak perincian mengenainya dalam berita perdana malam ini. Sementara itu, program 3 hari itu menyaksikan Kementerian Komunikasi dan Multimedia KCOM menggalas tanggungjawab menerajui Duta Komuniti. Lanjut bersama Ahmad Iqbal Arif Yaakob dari Kompleks Sukan Tuanku Syed Putra Kangar. Silakan Iqbal. Baik, terima kasih rakan setugas. Seperti mana yang kita sedia maklum, hari ini merupakan hari pertama bagi program Jelajah Aspirasi Keluarga Malaysia yang akan berlangsung sehingga Ahad ini yang sememangnya banyak memberi manfaat dan juga kelebihan buat semua pengunjung-pengunjung yang ingin datang ke sini selari dengan sama-sama untuk kita merealisasikan hasrat dan juga konsep keluarga Malaysia. Dan sekarang ini juga saya bersama dengan yang berusaha, Puan Mastura Ahmad Mustafa selaku Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KCOM yang akan berkongsikan mengenai satu inisiatif yang turut akan dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Malaysia hari ini, iaitu Duta Komuniti. Assalamualaikum, Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Puan, apa yang boleh Puan kongsikan mengenai dengan Duta Komuniti ini untuk semua rakan-rakan kita yang sedang menonton pada ketika ini? Silakan. Okey, sebagaimana yang telah diumumkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada 8 Mac yang lepas, bahawa pada 1 April ini kita akan berpindah ke apa yang dikatakan fasa peralihan ke endemik. Jadi salah satu elemen yang akan wujud bersama dengan fasa ini adalah Duta Komuniti, iaitu individu-individu yang secara sukarelanya akan boleh dikatakan bertugaslah untuk membudayakan SOP COVID-19 di fasa endemik ni. Baik, seperti mana yang Puan sebutkan, peralihan mengenai fasa endemik yang akan bermula 1 April ini, bagaimana pula dengan fungsi dan juga peranan penting Duta Komuniti ini untuk sama-sama kita menjaga lebih baik lagi mengenai dengan pembudayaan SOP di Malaysia ini? Silakan. Okey, sebagaimana yang kita tahu bahawa di fasa pandemik lebih banyak penguatkuasaan secara pengenaan kompaun dikenakan kepada orang ramai, tetapi kita berpandangan perkara yang sama tidak boleh dilaksanakan di fasa endemik. Jadi bagi membudayakan kawalan
menyesuaikan diri di fasa peralihan endemik ini. Kita menggunakan duta komuniti sebagai rakan kepada masyarakat untuk saling menasihat dan menegur jika terdapat pelanggaran SOP. Jadi mereka ni bukanlah berperanan untuk menguatkuasakan SOP, tetapi untuk mengingatkan kita untuk mengamalkan SOP bagi menjaga penularan COVID-19. Kerana kita kena sedar, kita masih belum menang, COVID masih bersama kita, tetapi insya-Allah dapat dikurangkan jika kita semua menjaga SOP dengan betul. Baik, insya-Allah. Puan, bagaimana pula dengan duta komuniti ini akan beroperasi dan dilaksanakan dalam masa terdekat ini? Silakan. Okey, duta komuniti ini sebenarnya KCOM akan dilantik adalah penyelaras secara overall, tetapi para sukarelawan duta komuniti ini akan dilantik oleh pelbagai kementerian di peringkat masyarakat, mungkin di kalangan AJK masjid, di kalangan jawatan-jawatan kuasa kampung, dan juga di kalangan komuniti-komuniti keluarga Malaysia. Dan pada masa yang sama kami juga akan meminta kerjasama pihak swasta. Contohnya pada 1 April ni kita akan membuka sempadan negara dan kita merasakan lapangan terbang akan menjadi salah satu tempat akan berlakunya kesesakan. Jadi duta komuniti akan dilantik di kalangan kru-kru Malaysia Airlines dan lain-lain Malaysia Airport Berhad yang akan bertugas sebagai duta komuniti untuk mengingatkan orang ramai tentang keperluan mengikuti SOP. Baik, terima kasih Yang Berusaha Puan Mastura Ahmad Mustafa yang sudi berkongsikan hari ini mengenai peranan dan juga info duta komuniti. Terus patuhi SOP-SOP yang telah pun ditetapkan oleh kerajaan bagi sama-sama kita memendung penularan wabak COVID-19 di Malaysia. Saya Iqbal Arif Yaakob melaporkan untuk berita RTM. Baik, Iqbal, terima kasih. Saudara, pembukaan semula sempadan darat Malaysia-Singapura Melai 1 April ini bakal merancakkan lagi perdagangan dan pelaburan dua hala. Seterusnya, memacu usaha pemulihan ekonomi kedua-dua negara dalam situasi mencabar akibat COVID-19. Bagi menyokong usaha tersebut, Menteri Kanan Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Muhammad Azmin Ali memaklumkan kementeriannya akan memudahkan pergerakan tenaga kerja dan rakyat kedua-dua negara. Laluan perjalanan lengkap vaksin darat Malaysia-Singapura yang dilancar pada 29 November tahun lalu telah memudahkan pergerakan rentas sempadan tanpa kuarantin bagi hampir 125,000 pengembara. Ia dilaksana dengan protokol kesihatan, keselamatan dan pelepasan imigresen yang bersepadu. Baik, sempadan darat antara Malaysia-Singapura yang bakal dibuka sepenuhnya 1 April ini membawa kabar gembira. Ia disambut baik pemain industri pelancongan, pengangkutan dan perniagaan khususnya di Johor. Ikuti laporan disediakan Anas Maknur. Selepas 2 tahun bergelumang dengan cabaran hidup bersama COVID-19, termasuk kekangan untuk menjalankan aktiviti ekonomi seperti biasa, pengumuman Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob semalam nyata memberi harapan baharu kepada rakyat. Rata-rata teruja menanti tarikh 1 April akan datang sambil berharap dapat memulihkan semula pendapatan seperti sebelumnya. Dulu semasa kita belum COVID, ramai customer kita yang kebanyakan yang bekerja di Singapura. Jadi dia berulang-alik daripada Johor Bahru ke Singapura dan daripada Johor Bahru lah yang operasi teksi Johor Bahru ni rancak, menjadikan rancak. Contohnya di CIQ. Di CIQ tu memang dulunya memang rancak, tapi apabila sempadan ditutup terus macam memang tak ada langsung. Kami mengalu-alukan pembukaan sempadan ke kedua negara dan juga Thailand juga secara terbuka untuk dalam masa ini. Itu adalah satu benda yang perkara kita tunggu. Dan cuma sekarang kami perlukan SOP ataupun prosedur penjelasan dan prosedur-prosedur yang khas pada pengusaha-pengusaha bas dan juga pemandu-pemandu ni
it's a good sign that it can back to almost normal lah. But we don't know how it goes. See, hopefully after 1 or 2 weeks adjustment and that digestion to all the people, I think it will back to normal because it's open 24 hours. This is very important, 24 hours. Dalam pada itu, penduduk Johor Bahru yang bekerja di Singapura menyambut baik kelonggaran keluar masuk yang diumum antara kedua-dua negara. Muhammad Khairul Adwa Muhammad Khair yang sebelum ini terpaksa berjauhan dengan keluarga sejak 2 tahun lalu berkata, pelaksanaannya tepat pada waktu, terutama ketika umat Islam bakal menyambut bulan Ramadan. Pandangan saya, sempadan negara dibuka dengan kelonggaran. Syukur Alhamdulillah lah. Telah 2 tahun lebih kita berjauhan dengan keluarga. Masing-masing ada tanggungjawab. Semua gembira lah dengar berita ni. Semua tak sabar menantikan 1 April. Pembukaan semula sepadan darat Malaysia-Singapura bermula 1 April ini pastinya membuka lembaran baharu dan sinar harapan buat penggiat industri, khususnya dalam sektor pelancongan dan juga perniagaan. Ini juga langkah awal untuk kembali semula ke normal kehidupan yang lama, termasuk memulihkan semula ekonomi negara, termasuk di Johor. Anas Maknor, Berita RTM. Baik, dalam perkembangan berkaitan, Polis Johor sedia mengubah dan memperkemas corak tugasan baharu susulan pembukaan sempadan darat Malaysia-Singapura 1 April ini. Ketua Polis Johor, Datuk Kamarul Zaman Mahmat berkata, corak penugasan tertumpu kepada pematuhan SOP ditetapkan di Malaysia dan pencegahan jenayah. Pegawai dan anggota sedia ada mencukupi bagi menjamin keselamatan orang awam. Sekatan jalan raya di beberapa kawasan Op Benteng di negeri itu juga dikekalkan bagi menghalang kemasukan pendatang asing tanpa izin secara haram. Dari segi trafik dan sebagainya pun akan kita ubah cara-cara penugasan kita. Daripada dulu kita tak banyak kenderaan dari Singapura masuk ke Malaysia. Bila banyak kenderaan Singapura masuk ke Malaysia, sudah tentulah corak aliran trafik akan bertambah. Itu juga yang dari Malaysia akan masuk ke Singapura, jumlah trafik akan bertambah dan tentulah penugasan kita akan reflect kepada apa keperluan semasa. Beliau berkata demikian selepas menyampaikan surat penghargaan sempena sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Pejabat Polis Kontijen IPK Johor. Turut menerima penghargaan Timbalan Ketua Polis Johor Datuk Kau Kok Chin dan 10 orang pengamal media Johor. Baik, Polis Kedah pula akan menubuhkan pasukan khas bagi memperketat pemeriksaan dan rondaan menjelang pembukaan pintu sempadan di Bukit Kayu Hitam 1 April akan datang. Ketua Polis Kedah Wan Hassan Wan Ahmad berkata ia bakal melibatkan lebih 50 anggota yang bertugas 24 jam bagi memantau keluar masuk orang ramai serta kenderaan dari Malaysia dan Thailand. Selain itu, pihaknya juga telah siap siaga dan memperhebatkan rondaan bagi memastikan tiada sebarang kes ragut dan samun. Ujarnya, jenayah tersebut mungkin berlaku berikutan ramai yang hilang pekerjaan dan pendapatan akibat sekatan COVID-19 sebelum ini. Kerana 2 tahun ini tidak boleh masuk ini, macam-macam yang kita kena ambil kira. Takut nanti kerana ramai insan-insan sekarang ni yang mempunyai masalah dari segi keuangan, mempunyai masalah dari segi kekurangan pendapatan dan sebagainya. Dan ini boleh mendorong sekiranya ada kelonggaran, opportunity untuk membuat jenayah itu ada, menyebabkan mereka mungkin terdorong untuk melakukan jenayah seperti curi, seperti ragut, samun dan sebagainya. Di Kelantan, polis bercadang menambah jumlah anggota selain mewujudkan unit-unit baru di sempadan negara dalam usaha menangani isu penyeludupan dalam masa terdekat. Ketua Polis Kelantan Datuk Syamfiin Mahmat berkata, peningkatan itu bukan sahaja sebagai persediaan pembukaan sempadan antarabangsa pada 1 April ini, tetapi bagi jangka masa panjang. Pelancaran unit berkenaan akan dilakukan hujung Mac ini selepas mendapat kelulusan daripada Ketua Polis Negara. Kita negeri sempadan,
Malaysia, Thailand di negeri Kelantan. Jadi kita tidak banyak isu-isu lain. Cuma sekarang ni menangani isu-isu jenayah sempadan. Termasuklah penyeludupan, sama ada penyeludupan barangan, parti ataupun sebagainya. Dan insya-Allah dalam masa terdekat pucuk pimpinan pidana telah bersetuju meningkatkan kawalan di sempadan melalui bukan saja melalui penambahan anggota, tetapi juga penambahan unit lain, termasuklah unit berkuda, unit K9 dan juga insya-Allah penggunaan drone dalam masa terdekat. Beliau ditemui selepas menyempurnakan sambutan peringatan Hari Polis ke-215 peringkat kontijen Kelantan. Manakala di Perlis, polis akan memperketat kawalan keselamatan di setiap pintu masuk sempadan darat dengan negeri itu susulan pengumuman kerajaan baru-baru ini. Ia bagi mengekang aktiviti penyeludupan yang mungkin mengambil kesempatan terhadap pengumuman tersebut. Menurut Ketua Polis Perlis, Datuk Surina Saad, pihaknya sentiasa memantau situasi bagi mengelakkan jenayah rentas sempadan terus berleluasa. Sebabnya laluan tu tetap sama. Sebab kalau dia nak menyeludup, dia tak ikut jalan yang betul. Dia akan ikut laluan tikus dan sebagainya. Laluan tikus tu sebelum endemik pun memang dah ada. So apa yang kita buat adalah kawalan seperti biasa, kawalan sempadan yang dibuat oleh pihak PJA lah. So kita akan kekalkan dan kita akan tingkatkan. Beliau ditemui selepas majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-215 peringkat Ibu Pejabat Polis Kontijen di Kangar. Saudara, sambutan peringatan Hari Polis ke-215 hari ini menyaksikan peranan warga polis Diraja Malaysia PDRM terus dihargai. Sejajar tema polis dan masyarakat berpisah tiada, kredibiliti tinggi PDRM menjadi sandaran untuk menjaga keamanan dan ketenteraman awam. Berikut rangkuman sambutan di seluruh negara. Di Kuala Lumpur, warga polis Ibu Pejabat Kontijen Kuala Lumpur diseru kekal melaksanakan tugas yang diberi dengan lebih dedikasi, bertanggungjawab dan amanah. Majlis dihadiri Ketua Polis IPK Kuala Lumpur, Datuk Azmi Abu Kasim. Dalam sambutan tahun ini, seramai 30 pegawai polis IPK KL dipilih menerima sijil penghargaan serta anugerah perkhidmatan cemerlang dan anugerah integriti. Sambutan dimeriahkan dengan pemberian kek daripada orang awam kepada warga IPK Kuala Lumpur sebagai tanda sokongan berterusan kepada PDRM. Sebanyak 215 kek disumbang selari sambutan tahun ini. Di Labuan, sambutan peringatan Hari Polis ke-215 dimeriahkan dengan upacara perbarisan dan penyampaian sijil penghargaan kepada anggota dan komuniti di Labuan. Program disambut sederhana dengan pematuhan SOP yang ditetapkan. Majlis disempurnakan Ketua Polis Daerah Labuan, Superintendent Ahmad Jawila di perkarangan Ibu Pejabat Polis Daerah Labuan. Beliau merakamkan penghargaan kepada seluruh ketua jabatan, pemimpin masyarakat serta agensi-agensi swasta yang sentiasa memberi kerjasama kepada PDRM. Pada masa sama, berganding bahu memastikan jangkitan virus COVID-19 tidak menular. Di Kelantan, seramai 156 penerima terdiri daripada warga PDRM, agensi kerajaan, swasta dan masyarakat menerima surat penghargaan daripada Ketua Polis Kelantan. Ketua Biro RTM Kelantan, Majidah Ismail dan juru kamera Kamisah Aziz antara 10 pengamal media yang turut menerima surat penghargaan tersebut. Ketua Polis Kelantan, Datuk Syafi'in Mahmad dalam ucapannya memaklumkan, sambutan kali ini amat bermakna selepas 37 tahun berkhidmat dalam PDRM sebelum bersaru wajib 30 April depan. Di Kedah, seramai 58 orang awam, media serta pegawai dan anggota polis menerima sijil penghargaan yang disampaikan Ketua Polis Kedah Wan Hassan Wan Ahmad. Ia bagi menghargai kerjasama mereka dalam membantu pihak polis dari pelbagai elemen termasuk tenaga kerja, memaparkan kejayaan polis dan membantu dalam pencegahan jenayah. Keperluan vaksinasi
hak kapasiti pekerja yang sebelum ini bergantung kepada liputan vaksinasi dimansuhkan. Semua individu dibenarkan merentas negeri tanpa mengira status vaksinasi mereka. Tiada jalan mudah untuk berjaya dan tiada jalan mudah untuk bahagia. Jadi buang tabiat tidak baik untuk berjaya dan bahagia. Buang perangai kita yang ingin mengambil hati orang. Buang gaya hidup buruk yang tak sihat. Baik, Kelantan membenarkan solat fardu, solat Jumaat dan solat tarawih tanpa penjarakan fizikal di semua masjid, surau dan musallah di negeri berkenaan berkat kuasa 1 April ini. Ia diperkenankan Sultan Kelantan Sultan Muhammad ke-5 sebagai Ketua Agama Islam Negeri sebagaimana peruntukan Perkara 6/1 Undang-Undang Perlembagaan Tubuh Kerajaan Kelantan. Yang di-Pertua Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Kelantan, MAEK Tengku Tan Sri Muhammad Rizam Tengku Abdul Aziz dalam kenyataan berkata, Majlis Zikir, Kelas Al-Quran, Kuliah Khas atau Umum dan Ihya Ramadan juga dibenar beroperasi tanpa penjarakan fizikal. Manakala penyediaan jamuan berbuka puasa, moreh dan sahur hanya dibenarkan secara berbungkus yang diagihkan kepada jemaah untuk dibawa pulang. Hanya jemaah tidak bergejala COVID-19 dibenarkan hadir. Jemaah wajib memakai pelitup muka dan membawa sejadah masing-masing serta tidak dibenar bersalaman. SOP lain yang dikeluarkan sebelum ini kekal dilaksana selaras nasihat Kementerian Kesihatan. Tindakan sewajarnya akan diambil atas kegagalan mematuhi SOP. Kematian kanak-kanak lelaki berusia 11 tahun yang menghuni sebuah rumah kebajikan untuk anak yatim dan asnaf di Kuantan, Pahang berpunca daripada hentakan di kepala. Ketua Polis Pahang, Datuk Ramli Muhammad Yusof, ini berdasarkan hasil laporan bedah siasat ke atas mangsa. Dapatannya adalah dia bukan kecederaan dalam kepalanya lah, bukanlah seperti yang dilaporkan sebelum ini. Ada yang mengatakan dicekik dan sebagainya. Itu adalah bukan punca kematian Gemulah tadi, ini budak 11 tahun ni tadi. Dan perkara itu dalam siasatan polis. Punca kematian adalah dia, kalau tak silap saya, dia blunt object lah katakan. Macam terentak lah. Sementara itu, kertas siasatan terhadap suspek berusia 16 tahun sedang dilengkapkan. Siasatan mendapati suspek yang masih dalam tempoh reman sehingga 27 Mac ini tidak mempunyai rekod jenayah lampau. Beliau menyatakannya pada sidang media selepas sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Jabat Polis Kontijen Pahang di Kuantan. Baik, sebelum ke perkembangan seterusnya, kita dapatkan dahulu maklumat cuaca semasa dari Jabatan Meteorologi bersama pegawainya Nur Farha Abdul Halim. Silakan. Assalamualaikum dan selamat petang kepada semua penonton bersama Map Malaysia untuk perkembangan cuaca pada petang ini pula. Kita perhatikan terlebih dahulu paparan carta angin permukaan rantau negara kita yang menerima tiupan dari arah timur. Namun demikian, di bahagian daratan kini menerima tiupan secara pelbagai hala dengan kelajuan antara 10 hingga 20 km sejam. Dengan kelajuan angin sekitar 10 hingga 20 ini, pembentukan awan ribut peti mampu untuk berlaku di sekitar negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, dan ini jelas diperhatikan melalui paparan imej gema radar semasa yang menunjukkan keadaan ribut peti yang sedang berlaku di beberapa tempat melibatkan bahagian utara semenanjung Malaysia dan juga di sekitar negeri Perak, Kelantan, Terengganu dan juga di beberapa tempat melibatkan negeri Johor. Dijangkakan keadaan hujan ini akan berlanjutan sehingga ke malam nanti, manakala ribut peti yang sedang berlaku di sekitar pedalaman negeri
di Selangor termasuklah wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dijangkakan akan mula reda dalam tempoh 1 hingga 2 jam dari sekarang. Seterusnya untuk Sabah dan Sarawak pula, keadaan ribut petir lebih tertumpu di bahagian pantai barat Sabah, manakala lain-lain bahagian dijangkakan tiada hujan, manakala di Sarawak pula cuaca lembap lebih tertumpu di hampir ke semua bahagian, terutamanya melibatkan bahagian Miri, Limbang dan juga di sekitar pedalaman negeri Sarawak. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita perhatikan kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di Malaysia sepanjang malam nanti. Saya Farah Lim. Assalamualaikum. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun anda semua perlu menyokong dan juga membantu mereka kerana kepilihan itu pasti. Baik, seterusnya kita ke negeri di bawah Bayu. Fokus dari Sabah petang ini, pelan tindakan pembangunan ladang hutan dirangka transformasikan pengurusan hutan di Sabah. Perincian terus bersama Jovinia Jim Lajim di Kota Kinabalu. Jovi, silakan. Ya, baik Alif. Pelan tindakan pembangunan ladang hutan 2022 hingga 2036 yang dirangka Jabatan Perhutanan Sabah akan dijadikan panduan dalam mentransformasi ladang hutan di negeri ini. Ia adalah tindakan strategik untuk mengubah ladang hutan di negeri ini ke arah mencapai penggunaan tanah yang mampan untuk mengukuhkan tanaman hasil kayu di Sabah. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Ji Noor berkata, pelan ini akan dijadikan sebagai pelan tindakan pembangunan ladang hutan bagi tempoh 15 tahun akan datang seperti yang digariskan dalam Pelan Pembangunan Sabah Maju Jaya 2021-2025 dan Dasar Hutan Sabah 2018. Even kerajaan akan memastikan kita konserv atau pelihara hutan ini mengikut garis panduan yang telah ditetapkan. Jadi ini akan kita lakukan, bukan saja kita pelihara tetapi kita akan menanam pokok-pokok dan target kita pada tahun ini ialah 8 juta pokok. Jadi inilah usaha kerajaan negeri melalui Jabatan Hutan Negeri Sabah. Beliau berkata demikian selepas merasmikan sambutan Hari Hutan Antarabangsa 2022 peringkat Negeri Sabah di Hutan Simpan Sulaman Lake Tuaran. Sementara itu, Ketua Konservator Hutan, Dato' Frederick Kugang berkata, Sabah kini mendahului rekod pencapaian penanaman pokok di seluruh Malaysia dengan kejayaan penanaman 700,246 anak pokok menerusi kempen penghijauan negara. Sabah telah menyasarkan 8 juta setahun. Ya. Dan dalam itu salah satu daripada strategi adalah untuk mendapatkan pemegang lesen hutan lesen jangkaan panjang 18 orang untuk menanamlah sekurang-kurangnya 18,000 hektar setahun. Kalau itu berjaya 18,000 setiap tahun ni dari dalam 5 tahun kita boleh capailah 40 juta. Bagi meneruskan perjalanan pembangunan Sabah selepas terkesan pandemik COVID-19, pihak berkuasa pembangunan ekonomi dan pelaburan Sabah sedia terus memacu pertumbuhan ekonomi melalui rangka tindakan koridor pembangunan Sabah SDC 2.0. Rangka tindakan ini sejajar dengan wawasan kemakmuran bersama 2030 dan konsep keluarga Malaysia serta Pelan Sabah Maju Jaya.
Bercakap kepada RTM, Ketua Eksekutif Sedia Datuk Seri Panglima Haji Hashim Paijan berkata, rangka tindakan SDC 2.0 merupakan pelan transformatif yang akan memastikan pembangunan holistik melalui pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan mampan. Kita punya plan induk Sabah Development Corridor 2.0 atau yang kita panggil sebagai blueprint yang bermula 2021 hingga 2030. Kepada pegawai dan kaki tangan sedia. Nah, tujuan dia ialah memberikan pendedahan kepada semua pegawai dan kaki tangan sedia supaya mereka memahami, menghayati apa-apa juga yang terkandung di dalam blueprint tersebut. Sedia juga akan bekerjasama dengan semua agensi untuk menarik pelaburan swasta serta menyelaras perbelanjaan awam agar projek-projek pembangunan dapat dilaksana seperti dirancang dan sejajar dengan strategi Rangka Tindakan Koridor Pembangunan Sabah SDC 2.0. Sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Kota Kinabalu disediakan dengan pelbagai pertunjukan aksi pasukan keselamatan. Antaranya teknik menyelamat dan memindahkan individu ketika berlaku kecemasan, persembahan pasukan K9 atau anjing pengesan selain aksi pertempuran polis dan penjenayah. Sambutan dirasmikan Pesuruhjaya Polis Sabah Dato' Idris Abdullah yang turut menyampaikan perutusan Ketua Polis Negara. Dalam majlis ini, Dato' Idris turut memaklumkan pihaknya sentiasa bersiap sedia menghadapi pilihan raya umum ke-15. Polis Sabah sebenarnya kita dalam bersiap siaga untuk kita menghadapi PRU yang ke-15. Jadi kita tak tahu bila tarikh dia. Tapi sebagai kita anggota keselamatan, kita dah membuat terutama segi latihan dalam perkhidmatan. Kita dah mula. Sambutan dituaran pula dihadiri Menteri Pembangunan Luar Bandar, Dato' Jahid Jahim yang mahukan kerjasama antara masyarakat dan polis mampu mengekalkan suasana selamat dan aman damai di negeri ini. Tentunya banyak cabaran pertambahan petugasan yang telah dihadapi oleh pihak PDRM khususnya dalam menghadapi COVID-19 sebagai frontliners. Mereka telah membuat kerja dengan cemerlang. Hari ini kita berlapang dada, berbesar hati dengan kehadiran pemimpin-pemimpin kita di daerah ini dan juga kita dapat bersama dengan sahabat-sahabat kita yang lama tidak jumpa, iaitu di kalangan pesara-pesara polis. Di Tawau, sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Tawau diadakan secara sederhana dengan pematuhan prosedur operasi standard SOP. Saya meminta kerjasama seluruh masyarakat di daerah Tawau ini supaya kita bersama-sama dalam menjaga kesejahteraan daerah kita ini. Dan insya-Allah pihak polis daerah Tawau ini kita akan meningkatkan lagi dari segi program-program kepolisian komuniti untuk mendampingi masyarakat dari semasa ke semasa. Disandakan pula penduduknya diingatkan agar terus menitik beratkan pematuhan SOP meskipun negara bakal melalui fasa peralihan ke endemik bermula 1 April. Kadang-kadang tu ada juga mereka yang ambil mudah SOP kerana mereka dah disuntik dengan 2 kali vaksin, dengan booster. Tapi ini bukan satu sebab untuk kita tidak mengamalkan SOP. Sementara itu, malam tadi, 200 warga PDRM menghadiri forum Anjung At-Taqwa Sabah FM dengan topik polis dan masyarakat berpisah tiada yang mengupas mengenai kerjasama polis dan masyarakat dalam membantras jenayah. Geran RM6.1 juta diperuntukkan kawasan rukun tetangga KRT di seluruh Sabah merangkumi 26 daerah dan 3 daerah kecil. Pemberian geran bertujuan memperkukuh peranan KRT melalui pelaksanaan agenda kerja komuniti rukun tetangga. Menurut Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat, Datuk Syahilmi Yahya, ketika ini di Sabah terdapat 1,058 kawasan rukun tetangga namun hanya 1,027 berada dalam status aktif. Sebanyak RM6,162,000 telah diagihkan, iaitu RM6,000 setiap satu KRT. Di negeri Sabah ada sebanyak 1,058 KRT, tapi yang aktif hanya 1,027 KRT. Ada 31 KRT yang kurang aktif dan kita seru agar mereka kembali aktif. Beliau berucap merasmikan Majlis Penyerahan Geran Komuniti Rukun Tetangga KRT Komuniti Sejahtera Keluarga Malaysia di Kota Kinabalu.
Dalam majlis sama, Datuk Syailmi turut melancarkan program gerak kerja komuniti KRT tahun 2022 yang mencakupi tema selamat, sejahtera, sihat serta bersih dan indah selari dengan perubahan serta cabaran semasa. Harapan saya juga kepada semua KRT agar kita dapat mengaktifkan kita punya KRT khususnya di kawasan kita masing-masing, khususnya di kawasan Suk, Keningau. Amat berterima kasihlah kepada kerajaan dan sesungguhnya kami rasa teruja sangatlah atas pemberian ini bagi memudahkan kami untuk mengurus, menyusun atur program-program yang akan dikendalikan oleh KRT itu sendiri. Geran KRT ini memang cukup membantu ekonomi setempat. Jadi mana-mana KRT yang kurang aktif, kalau boleh ambillah peluang ini. Sebab ini sangat membantu ekonomi setempat lah. Pertubuhan Peladang Kebangsaan NAFAS akan mengadakan perbincangan dengan Kementerian Keuangan dan Kementerian Pertanian dan Industri Makanan bagi menangani masalah kenaikan harga baja. Ketika ini, harga baja dilaporkan melambung tinggi melebihi 100%. Pengerusinya Datuk Zamri Yaakob berkata NAFAS sedang meneliti keperluan pembinaan kilang baja di negeri ini bagi menampung kekurangan bahan itu sekiranya pengeluaran dari kilang sedia ada tidak dapat menampung permintaan. Kalau tak dapat diselesaikan, NAFAS akan menanggung kerugian lebih daripada 260 juta. Saya juga akan bincang dengan Menteri Mafi, Datuk Seri Ronald Kendi supaya masalah kenaikan baja ini bincang bersama dengan Kementerian Keuangan juga supaya perkara ini dibawa ke Kabinet. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas merasmikan Mesyuarat Agung Pertubuhan Peladang Negeri Sabah kali ke-33 di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Zamri berharap semua ahli peladang di seluruh negara dapat mengembangkan perniagaan masing-masing sekaligus membantu memulihkan ekonomi negara. Ke arah itu juga katanya NAFAS akan bekerjasama dengan PPN Sabah mencari produk perniagaan yang boleh dikembangkan di negeri ini. Antara yang dilihat berpotensi ialah baja dan minuman kopi segera. Baik, sekian paparan dari negeri di bawah Bayu dan saudara teruskan kesetiaan anda bersama Berita Wilayah. Dan untuk berita seterusnya kita kembali bersama Alif. Alif? Terima kasih, Jovi. Baik saudara, laporan dari Sarawak menyusul selepas ini. Kita ke Sarawak Bumi Kenyalang. Kes jenayah di negeri itu menunjukkan penurunan dalam tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Untuk perinciannya lanjut, kita bersama Bu Mawin. Bu Ma, silakan. Ya Alif, kes jenayah di Sarawak pada umumnya berada pada tahap yang terkawal dengan 799 kes jenayah indeks dilaporkan bagi tempoh 3 bulan pertama tahun ini. Pemangku Pesuruhjaya Polis Sarawak DCP Datuk Manca Atta berkata yang menunjukkan penurunan sebanyak 19% berbanding 987 kes pada tempoh yang sama tahun lepas. Bagaimanapun, DCP Datuk Manca Atta memaklumkan terdapat peningkatan bagi kes jenayah komersil dan jenayah narkotik pada tempoh tersebut berbanding pada tahun lepas. Menurut beliau, jenayah komersil telah menunjukkan peningkatan sebanyak 27.45% iaitu 585 kes telah dilaporkan pada tahun ini berbanding 459 kes tahun lepas. Ia melibatkan sebanyak 215 tangkapan dengan jumlah kerugian berjumlah 16.5 juta ringgit. Manakala bagi kes jenayah narkotik pula, beliau memberitahu tangkapan kategori bekalan iaitu pengedar dadah bagi tempoh 1 Januari hingga Februari tahun ini telah meningkat sebanyak 15.83% atau 161 tangkapan berbanding 139 tangkapan tahun lepas. Turut meningkat ialah kes di bawah kategori memiliki dengan 428 tangkapan berbanding 334 tangkapan tahun lepas. Ia melibatkan nilai rampasan dadah bernilai lebih RM6.300.000. Beliau berkata demikian pada majlis sambutan peringatan Hari Polis ke-215 yang diadakan di Padang Kawat Ibu Pejabat Polis Kontijen Sarawak di Kuching.
DCP Datuk Manca turut memaklumkan kes kemalangan jalan raya juga meningkat bagi tempoh 3 bulan pertama tahun ini iaitu sebanyak 3,462 kes berbanding 2,909 kes tahun lepas. Jelas beliau peningkatan tersebut berikutan pertambahan jumlah kenderaan di jalan raya selepas Sarawak beralih ke fasa 4 Pelan Pemulihan Negara pada awal Januari lepas. Sehubungan itu, beliau berharap agar Jabatan Siasatan Jenayah, Komersil, Narkotik dan Trafik terus mengekalkan momentum cemerlang sehingga ke akhir tahun bagi memberi impak terbaik dalam pencapaian kontijen Sarawak. Pada majlis tersebut, Datuk Manca turut membuat pemeriksaan kawalan kehormatan dan menyampaikan sijil penghargaan kepada kaki tangan PDRM yang menunjukkan prestasi cemerlang dalam menjalankan tugasan masing-masing. Dadah berjumlah RM36,500 berjaya dirampas dalam 2 serbuan di Bintangor Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Bintangor, DSP Sekamanoi berkata sepasang suami isteri dan seorang lelaki telah ditahan dalam op sarang yang dipercayai terlibat dalam aktiviti pengedaran dadah. DSP Sekamanoi mendedahkan ketiga-tiga suspek berusia 26 hingga 45 tahun itu ditahan hasil serbuan di 2 lokasi berbeza iaitu di Jalan Abang Ali dan di Jalan Bintang Bintangor pada 12.30 hari dan jam 4 petang Rabu lalu. Ujarnya hasil pemeriksaan ke atas rumah pertama, pihak polis telah menemui 44 paket plastik lut sinar berisi ketulan kristal yang dipercayai dadah jenis metafetamin, 22 keretan tiup straw yang berisi ketulan kristal juga jenis metafetamin dan 1 plastik lut sinar seberat 339.40 gram yang juga dipercayai dadah jenis sama. Manakala di lokasi kedua, polis menjumpai 7 paket plastik lut sinar pelbagai saiz berisi serbuk jernih yang disyaki dadah jenis metafetamin yang seberat 5.90 gram dengan bernilai sekitar RM500 dan 2 biji pil Erimin 5 seberat 0.60 gram dengan nilai RM100. Tambahnya, hasil ujian saringan air kencing ke atas kesemua suspek mendapati mereka positif dadah jenis amfetamin dan metafetamin dan kesemua suspek telah direman selama 7 hari bagi menjalani proses siasatan. Beliau berkata demikian dalam satu sidang media di Ibu Pejabat Polis Daerah Meradong, Sarike. Dalam pada itu, polis turut merampas dan menyita barangan milik kesemua suspek yang dipercayai diperolehi hasil daripada kegiatan pengedaran dadah dengan anggaran berjumlah RM65,162 termasuk 2 buah kereta dan wang tunai. Kes disiasat di bawah Seksyen 39A-1 Akta Dadah Berbahaya ADB 1952 dan Seksyen 39B Akta yang sama. Polis Daerah Kuching berjaya menahan 2 suspek yang dipercayai terlibat dengan kes samun di sekitar Kuching awal pagi Rabu lepas. Ketua Polis Daerah Kuching, ACP Ashmon Bajah dalam kenyataan medianya memaklumkan kedua-dua suspek ditahan reman selama 7 hari di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah untuk siasatan lanjut. ACP Ashmon Bajah memberitahu usaha mengesan seorang lagi rakan mereka yang masih bebas giat dijalankan oleh polis. ACP Ashmon berkata kedua-dua suspek yang berusia 22 dan 25 tahun itu dipercayai giat menjalankan kegiatan samun di sekitar daerah Kuching membabitkan kedai serba neka 24 jam. Jelasnya salah seorang daripada suspek tersebut memiliki rekod jenayah lampau, kes curi dan kes narkotik. Beliau juga mendedahkan ujian saringan air kencing yang dijalankan mendapati kedua-dua suspek positif dadah jenis amfetamin. Kes disiasat di bawah Seksyen 395-397 Kanun Keseksaan. Baik saudara, di Sarike, sambutan ulang tahun Angkatan Pertahanan Awam APM ke-70 diraikan dengan menghargai anggotanya yang banyak berbakti dan berjasa kepada negara. Menurut Pegawai Pertahanan Awam Daerah Sarike, Lieutenant Pertahanan Awam Syahrul Azizi Zaidi, seramai 52 orang anggota APM hadir pada majlis penghargaan tersebut yang diadakan setiap tahun. Lieutenant Pertahanan Awam Syahrul Azizi Zaidi menjelaskan anggota APM telah banyak menabur bakti semasa pengurusan pandemik COVID-19, pematuhan prosedur operasi standard, pemantauan monsun timur laut serta tugas-tugas lain.
Dan pada pagi itu kita juga menyampaikan beberapa anugerah seperti pingat dan juga pangkat kepada yang naik pangkat untuk tahun 2022. Untuk Hari Ulang Tahun Pertahanan Awam lebih kepada satu majlis penghargaan yang kita buat semata-mata untuk menghargai keseluruhan kekuatan dan juga anggota. Lieutenant Syahrul memaklumkan pada majlis tersebut seramai 23 orang anggota APM telah dinaikkan pangkat kepada pelbagai pangkat dari Korporal, Lance Corporal dan Sarjan. Selain itu, 4 anggota APM dianugerahkan dengan pingat setia. Lieutenant Syahrul berkata demikian kepada pemberita selepas menghadiri majlis sambutan ulang tahun APM ke-70 di Pusat Kawalan Operasi Daerah Sarike. Sekian berita dari Sarawak. Selamat Hari Polis kepada semua anggota mahupun bekas anggota polis. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Kita kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Silakan Alif. Baik, Abu Mawin, terima kasih. Saudara, maklumat tidak sahih ditangani dengan memperkasa aspek pendidikan dalam kelas takmir untuk semua peringkat umur. Itu antara usaha Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM yang mengisi paparan petang ini. Untuk laporan lanjut, terus bersama Rizauddin Roslan di Kompleks Islam Putrajaya. Reza, silakan. Ya, Alif, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM mengadaptasi perkembangan teknologi dan cabaran pandemik COVID-19 dengan memastikan ajaran Islam sebenar sampai kepada masyarakat. Menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Hakimah Muhammad Yusof, ruang media sosial yang terbuka terdedah kepada maklumat yang tidak pasti kesahihannya. Ia perlu diatasi agar tiada implikasi besar terhadap perpaduan umat Islam di negara ini. Antaranya memperkasa pendidikan formal dan tidak formal bermula di peringkat usia kanak-kanak hingga dewasa. Kita ada program-program yang berbentuk takmil dan sebagainya untuk dewasa. Kita ada program kafar di peringkat bawah untuk anak-anak yang sekarang ini sedang kita perkasakan. Kalau kafar kita perkasakan dengan kurikulum-kurikulum baru. Begitu juga dengan program takmir untuk meneliti, kita akan teliti modul-modul yang dilaksanakan dalam program-program takmir untuk pendidikan dewasa dan dalam masa yang sama memperluaskan capaian kelas-kelas takmir ini bukan sahaja untuk masyarakat yang menghadiri kuliah-kuliah di masjid, tetapi capaian program takmir ini kita perluaskan kepada golongan rentan yang memerlukan. Capaian kelas takmir akan diperluas ke Pusat Serenti, Jabatan Kebajikan Masyarakat dan Pusat Warga Emas. Beliau mengulas cabaran dihadapi JAKIM ketika ditemui selepas melapor diri sebagai Ketua Pengarah JAKIM yang baharu. Dalam perkembangan lain, JAKIM meminta pihak Google memberi justifikasi tentang aplikasi hijrah diri yang dikeluarkan dari senarai muat turun Google Play Store. Menurut penolong pengarah kanan JAKIM, Dr. Muhammad Izzuan Mat Yusof, aplikasi ini bertujuan membantu golongan lesbian, gay, bisexual dan transgender LGBT mendapat panduan agama sekiranya ada keinginan untuk berubah. Mereka yang mengalami isu ini, mereka agak malu untuk ke hadapan dan mereka mungkin tercari-cari pihak manakah yang boleh membantu mereka. Jadi dengan adanya apps ini sebenarnya mereka boleh membaca e-book tersebut yang mana kalau mereka ada permasalahan dan ada pertanyaan, mereka boleh mengisi ruangan yang telah kita sediakan dalam apps ini dan akan dibantu jawab oleh pihak JAKIM dan juga Sekretariat Yayasan Iktimar Malaysia. Kerana bagi kita dalam suasana pada hari ini, orang nak sesuatu perkara yang pantas, mudah diakses. Jadi kerana itulah kita hadir dengan inisiatif aplikasi hijrah diri ini. Pengalaman individu yang berhijrah meninggalkan perlakuan homoseksual antara pengisian aplikasi selain Tazkirah, Wirib dan Al-Maqsurat. Ia cetusan idea JAKIM dan Yayasan Al-Ihtimam Malaysia sejak 2016 bagi membantu golongan LGBT mendapat bantuan dengan penambahbaikan aplikasi pada tahun 2020.
Turut ditawarkan khidmat nasihat dan bimbingan melalui Pusat Khidmat Keluarga, Sosial dan Komuniti KSK Care Center di Masjid Tuanku Mizan Zainal Abidin Putrajaya. Untuk khidmat nasihat dan bimbingan KSK menyediakan talian 03 8870 7000. Penduduk kampung Watang di daerah Tambunan Sabah aktif dengan kegiatan keagamaan bagi manfaat penduduk setempat. Aktiviti dilaksana di Masjid Raja Ahmad Iskandar yang dibina hasil sumbangan orang ramai melalui usaha JAKIM dan Pertubuhan Kebajikan Serantau Muslim. Berterima kasih di atas sumbangan yang telah diberikan. Dengan terbinanya masjid di Kampung Watang ini, program dakwah dapat diadakan di kampung ini. Dan seterusnya, syiar Islam dapat dikembangkan di kampung ini. Sekali saya ucapkan terima kasih kepada Serantau Muslim di atas sumbangan yang telah diberikan dengan terdirinya Masjid Raja Iskandar. Semenjak masjid ini didirikan, berbagai aktiviti yang telah dijalankan di sini. Di antaranya adalah kelas mengaji untuk kanak-kanak, kelas solat 5 waktu. Pengerusi Serantau Muslim Ustaz Muhammad Hakim Muhammad Nor berkata masjid siap dibina Oktober tahun lalu dan boleh menampung lebih 100 jemaah pada satu masa. Sebaik siap, penduduk melantik ahli jawatankuasa masjid untuk memastikan masjid diguna sebaik mungkin. JAKIM turut membantu menyelaras pelbagai program dakwah dan kemasyarakatan bagi mengimarahkan masjid tersebut. Sekian saja bahan berita dari Kompleks Islam Putrajaya. Kembali bersama Alif di Angkasa Puri. Alif. Baik, terima kasih Reza. Badminton terbuka Switzerland. Pemain perseorangan lelaki negara Eng Ziyong terkandas di pusingan kedua selepas tewas kepada wakil Indonesia Jonathan Christie. Pada aksi yang berlangsung di Basel itu, Eng Ziyong berjaya menguasai set pertama apabila menang 21-18. Namun, dia gagal mengekalkan momentum apabila tumpas 13-21 dan 12-21 pada dua set berikutnya, sekaligus menyaksikan Jonathan selaku pilihan keempat kejohanan mara ke suku akhir. Sementara itu, beberapa lagi wakilan negara antaranya perseorangan wanita S. Kisona mara ke suku akhir. Kisona berjaya menewaskan jagoh veteran India Saina Nehwal dalam pertarungan 3 set 17-21, 21-13 dan 21-13. Turut meneruskan perjuangan berguru lelaki Go Zife Nur Izzuddin Rumsani, Ong Yisin Yo Yi dan Erencia So Wuyik dan berguru campuran Tan Kiameng Lai Peijing. Ratu Terjun Negara Datuk Pandilila Rinong bakal menyertai satu kejohanan pemanas badan di Ipoh Perak bulan depan. Ia sebagai antara usaha bagi mencari keserasian bersama pasangan baharunya dalam acara 10 meter platform seirama. Jelas pemenang pingat perak Sukan Olimpik London 2012 itu, beliau sudah pun mula menjalani latihan dengan pasangannya itu. Namun, perlu terus digilap sebagai persiapan ketiga temasya besar tahun ini, iaitu Sukan C, Sukan Commonwealth dan Sukan Asia. Pemilihan venue latihan dan pertandingan di dalam negara juga katanya lebih praktikal kerana tidak memerlukan kos yang tinggi dan tidak perlu kuarantin. Untuk terjun sebab dia bukan space friendly, jadi kami ada susah sikit nak pergi competition di luar negara sebab dia punya bila balik tu dia punya quarantine tu akan efek kami punya performance. Jadi ada lebih baiknya untuk tinggal saja di Malaysia dan bertanding di Malaysia saja. Bagaimanapun, buat masa ini beliau tidak mahu mendedahkan nama pasangan baharunya itu. Atlet kelahiran Sarawak itu sebelum ini pernah membentuk gandingan mantap bersama Datuk Liang Man Yi dan mencipta banyak kejayaan sebelum pasangannya itu mengumumkan persaraan. Orang ramai dinasihatkan agar tidak terlibat dalam kegiatan tidak bermoral seperti merakam, menyimpan dan menyebarkan video berunsur lucah melibatkan diri sendiri atau orang lain. Ini kerana ia boleh mengundang kepada jenayah kekerasan dan peras ugut.
Ketua Polis Pulau Pinang, Datuk Muhammad Suhaili Muhammad Zain berkata, trend jenayah yang menggunakan modus operandi tersebut semakin meningkat kebelakangan ini. Saya harap mereka yang menggunakan media sosial untuk berkenalan dengan rakan-rakan yang mereka tidak pernah jumpa secara fizikal atau kenal dengan lebih mendalam untuk lebih berhati-hati kerana ini menjadi medium jenayah kekerasan. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan sambutan peringatan Hari Polis ke-215 di IPD Timur Laut. Pada tahun 2020, polis mencatatkan 17 kes peras ugut jenayah video melibatkan kerugian berjumlah 76,300 dan menahan 8 orang. Manakala bagi tahun 2021, 80 kes dilaporkan dengan 30 tangkapan melibatkan kerugian sebanyak 404,355. Setakat Februari 2022, 11 kes telah direkodkan dengan kerugian sebanyak 109,050. Baik, Perak mengulangi pendirian bahawa bekalan air di negeri itu hanya terhad untuk kegunaan rakyat di dalam negeri. Menteri Besarnya Datuk Seri Sarani Muhammad berkata, keputusan dibuat selepas mengambil kira beberapa kajian berhubung penggunaan air di negeri tersebut. Antaranya, impak pengaliran keluar air dari Sungai Perak terhadap prestasi empangan jana kuasa elektrik dan gunaan sektor perkilangan. Bukan bermakna kerajaan negeri Perak tidak bersimpati dengan Pulau Pinang. Kita memahami masalah mereka. Tetapi, dalam kajian yang telah dibuat oleh Technical Department, di Perak ni kajian dibuat oleh LAP, oleh Jabatan Parit dan Saliran JPS, menunjukkan bahawa air Sungai Perak itu cukup untuk kegunaan dalam negeri saja. Beliau terdahulu menghadiri sambutan Hari Polis ke-215 peringkat negeri di Markas Brigade Utara Pasukan Gerakan Am Ulu Kinta Perak. Berdasarkan kajian sumber air 2010-2050 perundingan Zakba 2008, negeri-negeri di utara Semenanjung akan mengalami masalah kekurangan bekalan air menjelang tahun 2050. Saudara, berita wilayah edisi 25 Mac berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita RTM di berita.rtm.gov.my. Kami di Berita RTM mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua anggota dan bekas anggota polis di seluruh negara. Polis dan masyarakat berpisah tiada. Dengan itu, Assalamualaikum, salam keluarga Malaysia.